Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tengku Nur Zahira binti Tengku Ngah, Alias Tengku Nadi, memegang kad matrik D201910878997. Saya merupakan wartawan anda pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, negara kita sekarang masih lagi dilanda COVID-19. Hal ini telah memberi kesan kepada bidang pendidikan. Hal ini juga telah menyebabkan kerajaan membuat keputusan untuk mengadakan pembelajaran secara online atau secara atas talian bagi semua institusi pendidikan. Maka dengan itu, saya telah mendapatkan seseorang individu untuk ditemu bual dan bertanyakan kepada beliau mengenai pembelajaran secara atas talian ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aina Fatihah binti Muhammad Saufi memegang kad matrik D201910879110. Soalan pertama yang akan saya ajukan adalah, pada pendapat anda, apakah manfaat pembelajaran secara online ini? Pembelajaran atas talian atau pembelajaran secara online ini mempunyai banyak manfaatnya. Antara manfaat yang saya perolehi daripada pembelajaran atas talian ini adalah pembelajaran secara fleksibel. Pembelajaran secara fleksibel ini merupakan pembelajaran yang memudahkan saya untuk belajar di mana tempat yang saya rasa selesa. Sebagai contoh, di bilik tidur, di ruang tamu ataupun tempat yang memudahkan saya untuk fokus dalam pelajaran. Sebelum ini, kita belajar hanya di dalam kelas. Namun dengan pembelajaran online ini, kita dapat belajar di mana tempat yang kita rasa selesa dan mudah. Manfaat kedua yang saya perolehi daripada pembelajaran online ini ialah saya dapat menjimatkan wang. Hal ini kerana saya tidak perlu mengeluarkan wang untuk membelanja ataupun untuk kemudahan. Saya hanya menggunakan wang untuk membeli data internet sahaja. Sepanjang anda mengikuti pembelajaran secara atas talian ini, adakah anda mengalami sebarang masalah? Pembelajaran secara online ini juga mempunyai masalah. Antara masalah yang saya hadapi ketika pembelajaran secara online ini ialah masalah untuk mendapatkan data internet. Saya terpaksa membeli data internet untuk mengikuti kelas online. Jika berlakunya hujan, saya tidak dapat mengikuti kelas online kerana masalah lain yang tidak menentu. Itu adalah masalah yang perlu saya hadapi ketika mengikuti kelas online. Masalah kedua yang saya hadapi ketika pembelajaran online ini ialah saya tidak dapat bersemuka dengan pelajar ataupun pensyarah untuk belajar. Saya terpaksa belajar atau berkomunikasi melalui atas talian sahaja. Ini amat menyukarkan saya untuk belajar kerana ianya menyukarkan saya untuk melakukan perbincangan ataupun untuk bertanya soalan kepada pensyarah. Berbeza dengan apabila kita belajar di dalam kelas, kita dapat bertanya soalan terus kepada pensyarah. Ini memudahkan saya jika berlakunya apa-apa yang saya tidak faham ketika belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashikin Saidi, wartawan anda pada hari ini. Pandemik COVID-19 yang telah disahkan merebak di Malaysia pada 25 Januari tahun 2020 dan sehingga 7 Julai 2020 terdapat 8,674 kes yang disahkan dengan sebanyak 8,481 kes telah pulih serta mengakibatkan 121 kes kematian yang berlaku di negara ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menemu bual beberapa orang awam berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini. Apakah yang anda tahu tentang coronavirus? Baiklah, menurut apa yang saya tahu tentang apa itu coronavirus, coronavirus merupakan satu jenis virus yang mampu merebak ke dalam saluran pernafasan kita. Coronavirus ini juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama SARS dan yang kedua ialah MERS-CoV. Cara penularan coronavirus ini adalah antara satu individu dengan satu individu yang lain. Jika seseorang pesakit COVID-19 ini bersin atau batuk, kemudian tetesan dan cairan yang ada keluar daripada mulut dan hidungnya akan terkena satu objek. Jika seorang individu itu memegang satu objek yang terkena sisa-sisa cecair dan tetesan daripada
pesakit COVID-19 itu, maka seorang individu itu berisiko besar untuk mendapat penyakit COVID-19. Oleh itu, KKM telah menyarankan kita untuk berjarak sebanyak 1 meter atau 3 kaki antara satu sama lain. Apakah langkah-langkah pencegahan jangkitan coronavirus? Okey, apa yang saya tahu, kita mestilah menjaga kebersihan diri dan persekitaran kita. Kalau kita pergi ke tempat kunjungan orang ramai, kita mestilah pakai penutup mulut dan hidung dan mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Selain itu, kalau kita pergi ke pusat membeli belah, kita tentulah memegang barang-barang di dalam pusat membeli belah tersebut. Jadi, kita mestilah kerap cuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Jadi, kita bolehlah cegah daripada dijangkiti virus corona yang tular di Malaysia ini. Selain itu, jika kita bimbang kita dijangkiti virus corona disebabkan kita batuk, sesama, demam dan sesak nafas, kita bolehlah mengamalkan langkah pencegahan awal, iaitu terus menghubungi pihak hospital untuk memberitahu mereka yang kita mempunyai simptom-simptom tersebut. Sebab jika kita terus pergi ke hospital, bimbang kita akan mendapat jangkitan virus corona tersebut di hospital. Seorang lelaki maut dalam nahas jalan raya selepas dilanggar oleh pemandu kereta yang dipercayai di bawah pengaruh alkohol di Jalan Air Putih kira-kira pukul 4 pagi. Mangsa yang maut tersebut ketika itu dalam perjalanan ke tempat kerja. Seorang saksi yang menemui keadaan kemalangan tersebut telah dijemput untuk menemu buah secara atas talian. Salam sejahtera, bolehkah Cik ceritakan apa yang berlaku pada masa itu? Ya, masa itu lebih kurang jam 4 pagi. Saya nampak sebuah kereta putih hilang kawalan setibanya di hadapan pasar layan Air Putih. Kereta itu terbabas ke kiri jalan sehingga melempar seorang lelaki yang sedang menunggang motosikal. Akibat rempohan itu, lelaki itu terjemput ke sebelah kiri bahu jalan, manakala motosikalnya diseret sejauh kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Selepas itu, ambulans datang dan lelaki itu dibawa ke hospital. Saya juga dibawa ke balai polis untuk membantu siasatan kemalangan tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Air Putih dan informasi yang diberi oleh saksi, siasatan awal mendapati kemalangan berpunca daripada sebuah kereta putih yang dipandu oleh seorang wanita melanggar motosikal yang ditunggangi mangsa sehingga menyebabkan kecederaan parah di kepala dan badan. Kejadian berlaku apabila kereta putih itu hilang kawalan dan kemudian terbabas ke kiri jalan raya dan merempur seorang lelaki yang sedang menunggang motosikal. Pemangsa itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayatnya telah tercampak ke sebelah kiri bahu jalan akibat rempuhan yang kuat. Motosikalnya juga diseret sejauh 2 km dari lokasi kejadian. Mayat mangsa telah dibawa ke hospital untuk bedah siasat dan pemandu kereta itu diremand pada pagi ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan APJ 1987 kerana memandu dalam pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian. Menurut informasi yang diberikan oleh saksi tersebut, pada pukul 4 pagi, seorang pemandu yang mabuk memandu kereta putih dengan laju sehingga kereta itu hilang kawalan. Kejadian ini berlaku di hadapan Pasaraya Air Putih. Kereta itu terbabas ke kiri jalan sehingga merempah beberapa orang pemuda lelaki yang sedang berayau-rayau di tepi jalan dengan menunggang motosikal. Akibat rempuhan itu, 2 orang mangsa tercampak ke sebelah kiri bahu jalan, 2 orang lagi meninggal dunia pada masa itu. Motosikal mereka diseret kira-kira 3 km dari lokasi kejadian. Selepas itu, ambulans datang dan mangsa dibawa ke hospital. Kemalangan ini telah mengorbankan nyawa 2 orang pemuda. Saksi tersebut juga dibawa ke balai polis untuk membantu siasatan kemalangan.